Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri bincang soalan UPKK. Pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan subjek sirah pada bahagian B. Okey, bahagian B 60 markah. Soalan 1, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikannya dulu. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat terpuji seperti bercakap benar, pemaaf, jujur dan amanah. Sehubungan dengan itu, baginda diberi gelaran Al-Amin. Sebelum dilantik menjadi Rasul, baginda mengasingkan diri daripada sikap buruk masyarakat Arab seperti menindas, zalim, penipu dan kejam. Baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat beribadah. Nabi Muhammad SAW berulang-alik ke Gua Hira sehinggalah wahyu diturunkan kepada baginda pada malam 17 Ramadan. Okey, pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu yang pertama ketika baginda berusia 40 tahun. Okey, itu dia punya petikan. Kemudian kita baca soalan 1.1, nyatakan 4 sifat terpuji yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Okey, berdasarkan petikan tadi tu, sifat yang terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad ialah yang pertama, bercakap benar, yang kedua, pemaaf, yang ketiga, jujur dan yang keempat, amanah. Okey, soalan 1.2, apakah gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Okey, gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ialah Al-Amin. Okey, Al-Amin. Kemudian 1.3, tulis 4 sikap buruk masyarakat Arab. Tulis 4 sikap buruk masyarakat Arab. Okey, yang pertama, menindas, yang kedua, zalim, yang ketiga, penipu, yang keempat, kejam. Okey, itu 4 sifat buruk masyarakat Arab yang kita boleh ambil daripada petikan tadi. Okey, soalan 1.4 masih lagi dalam petikan yang sama berkaitan dengan Nabi Muhammad tadi. Soalannya, bilakah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Jawapannya ialah 17 Ramadan. Okey, 17 Ramadan. 1.5, siapakah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Jawapannya ialah malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril. Okey, seterusnya soalan 2, jawab soalan di bawah. 2.1, orang pertama memeluk Islam di kalangan alif lelaki. Siapa orang Islam, orang pertama yang memeluk Islam di kalangan lelaki? Jawapannya ialah Saidina Abu Bakar. Kemudian orang pertama memeluk Islam di kalangan nombor 2 tu kanak-kanak. Okey, jawapannya ialah Saidina Ali. Saidina Ali. Orang lelaki pertama, Saidina Abu Bakar. Kanak-kanak yang pertama, Saidina Ali. Okey, 2.2. Jelaskan 2 tujuan Rasulullah SAW diutuskan. Jelaskan 2 tujuan Rasulullah SAW diutuskan. Okey, yang pertama, berdakwah. Yang kedua, membentuk peribadi mulia. Okey, berdakwah dan membentuk peribadi mulia.
Okey, 2.3, tulis dua nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis dua nama bapa saudara Rasulullah. Okey, yang pertama kita boleh tulis Hamzah, yang kedua kita boleh tulis Abbas, ataupun kita boleh tulis juga Abu Talib ataupun Abu Lahab. Siapa lagi? Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab. Pilihlah yang mana satu yang kita yang dirasakan sesuai ataupun mudah diingat. Okey, 2.4, nyatakan pengertian jihad. Nyatakan pengertian jihad. Okey, apa maksud jihad? Okey, berjuang mempertahankan diri, agama, keluarga, harta benda dan negara daripada diserang pihak lawan. Itu maksud ataupun pengertian jihad. Berjuang mempertahankan diri, agama, keluarga, harta benda dan negara daripada diserang pihak lawan. Okey, tulis jenis jihad berserta contohnya. Okey, yang pertama jihad asghar, contohnya adalah menuntut ilmu, dan yang kedua jihad akbar, jihad besar, contohnya melawan hawa nafsu. Okay, so jihad ni ada dua, jihad asghar dan jihad akbar, jihad kecil dan jihad besar. Contoh jihad asghar ataupun jihad kecil ialah menuntut ilmu, contoh jihad akbar ataupun jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Okay, seterusnya 2.6. Rasulullah SAW dapat menyatukan kaum di Madinah. Namakan dua kaum terbesar di Madinah. Namakan dua kaum terbesar di Madinah. Okay. Yang pertama, Aus. Yang kedua, Khazraj. Okay, Aus dan Khazraj. Okey, soalan 3, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikannya. Masjid merupakan tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu seperti solat 5 waktu dan ibadah sunat seperti solat sunat, membaca Al-Quran, iktikaf dan berzikir. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariat, muamalat, siasah, ekonomi umat dan pentadbiran negara. Masjid juga berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan yang boleh menyelesaikan masalah, memupuk perpaduan dan merancang pelbagai aktiviti. Okey, soalan dia. Okey, 3.1. Di manakah tempat umat Islam melakukan ibadah? Di manakah tempat umat Islam melakukan ibadah? Jawapannya ialah masjid. Okey, masjid. 3.2, nyatakan dua jenis solat yang dilakukan di masjid. Nyatakan dua jenis solat yang dilakukan di masjid. Yang pertama, solat fardu. Yang kedua, solat sunat. Okey. Soalan 3.3, tulis 4 ibadah sunat yang boleh dilakukan di masjid. Tulis 4 ibadah sunat yang boleh dilakukan di masjid. Okey, yang pertama ialah solat sunat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, iktikaf. Dan yang keempat, berzikir. Okey, soalan 3.4. Nyatakan 4 aspek masjid sebagai pusat pembangunan manusia. Nyatakan 4 aspek masjid sebagai pusat pembangunan manusia. Okey, yang pertama ialah akidah. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Dan yang keempat, syariah. Okey, soalan seterusnya, soalan 3.5, masih lagi berkaitan dengan masjid tadi.
Tulis 3 fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Tulis 3 fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Okey, apa fungsinya? Yang pertama ialah menyelesaikan masalah. Yang kedua, memupuk perpaduan. Dan yang ketiga, merancang pelbagai aktiviti. Okey, merancang pelbagai aktiviti. Okay. Soalan 4, jawab soalan di bawah. 4.1, tulis 2 pengajaran daripada kekalahan tentera Islam dalam Perang Uhud. Tulis 2 pengajaran daripada kekalahan tentera Islam dalam Perang Uhud. Okay, yang pertama pengajarannya ialah bersabar menerima ujian, dan yang kedua adalah mendengar arahan ketua. Okay, bersabar menerima ujian dan mendengar arahan ketua. Okay, soalan 4.2, nyatakan 3 peperangan di zaman Rasulullah. Nyatakan 3 peperangan di zaman Rasulullah. Yang pertama, peperangan Badar. Yang kedua, peperangan Uhud. Dan yang ketiga, peperangan Khandaq. Okay. 4.3, melawan hawa nafsu ialah jihad. Melawan hawa nafsu ialah jihad. Jihad akbar ataupun jihad besar. Okay. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad akbar ataupun jihad besar. Okey, soalan 4.4, apakah nama haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah? Okey, nama haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah ialah namanya Haji Wada' ataupun Haji Wida'. Okey. 4.5, siapakah khalifah Islam yang pertama? Siapakah khalifah Islam yang pertama? Okey, jawapannya adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, khalifah Islam yang pertama ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, 4.6, muamalat Islam merupakan satu sistem jual beli yang adil dan teratur. Nyatakan 2 kebaikan muamalat Islam. Apa 2 kebaikan muamalat Islam? Okey, nombor 1, mendapat keredaan Allah. Nombor 2, dapat berjual beli dengan betul. Okey, mendapat keredaan Allah dan dapat berjual beli dengan betul. Itu adalah kebaikan muamalat Islam. Okey, baik, dan saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan bincang soalan UPKK subjek sirah bahagian B pada kali ini, dan semoga ianya sedikit sebanyak memberi manfaat dan membantu untuk para pelajar mengulang kaji pelajaran dalam menduduki ujian UPKK nanti. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kesilapan. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.